Hello, apa kabar semua? Cikgu berharap anak-anak pelajar semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada hari ini, cikgu akan mengajar pendidikan kesihatan tingkatan 1 dan tajuk pembelajaran hari ini ialah pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Jikalau video cikgu pada hari ini memberi manfaat dan berguna kepada kamu semua, jangan lupa like dan subscribe video cikgu untuk mendapatkan lagi banyak video-video yang menarik. Okey, jadi kita mulakan pembelajaran hari ini dengan melihat kepada standard pembelajaran. Standard pembelajaran untuk topik ini ada 4, iaitu yang pertama, memahami pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Yang kedua, mengaplikasikan kemahiran menangani pengaruh negatif multimedia terhadap tingkah laku seksual berisiko. Ketiga, menganalisis pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Dan keempat, menjana idea cara menangani tingkah laku seksual berisiko dan kepentingan penahanan diri daripada seks. Okay, pertama sekali, pelajar harus tahu apa itu multimedia. Multimedia juga mempunyai nama lain iaitu media massa. Dan kedua-dua ini sama ada multimedia atau media massa adalah merujuk kepada pelbagai teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini adalah contoh-contoh teknologi yang kita panggil multimedia, iaitu terdiri daripada video cam, handphone, kamera, television, radio, okey, dan sebagainya. Ini adalah multimedia. Dan di bawah ini pula adalah contoh-contoh aplikasi, iaitu seperti Telegram, Instagram, Google, Facebook, okey, Skype, okey, dan sebagainya. Jadi dua-dua ini ada perbezaan dia. Dia masa memainkan peranan penting dalam dunia hari ini dan pelbagai bidang pada masa kini, semuanya mementingkan media massa. Contohnya pendidikan, dari segi fashion, okay, perubatan, bidang industri makanan, bidang perniagaan, politik, dan juga kecantikan. Jadi semua contoh-contoh yang saya tunjukkan, yang cikgu tunjukkan ini adalah bidang-bidang yang mementingkan media massa di dalam perkembangan pekerjaan mereka. Pada masa kini, COVID-19 semakin menjadi-jadi negara kita ini dan juga di seluruh dunia. Jadi sebagian besar masa pelajar berada di rumah untuk melakukan pembelajaran ataupun PDPR. Murid-murid akan mudah terpengaruh dengan kecanggihan multimedia ini kerana dalam telefon bimbit ini terdapat banyak kemudahan-kemudahan ataupun aplikasi yang menarik minat para pelajar. Tapi pelajar-pelajar haruslah menggunakan multimedia ini dengan cara yang bijak dan berhemah. Cikgu ingin kongsikan sebuah petikan daripada buletin mingguan khas murid yang cikgu ambil daripada buku teks. Okay, dan tajuk petikan ini adalah pengaruh negatif multimedia. Kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko mempengaruhi minda dan akhlak remaja, terutama yang menampilkan pelakon seks bebas. Informasi seksual daripada media cetak dan media elektronik membawa pengaruh yang negatif kepada tingkah laku seksual. Bahan pornografi daripada majalah, VCD, DVD, okay, mungkin ini tidak ada lagi sekarang ni ya. Dan telefon pintar, inilah yang para pelajar selalu gunakan. Okay, boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku remaja pada masa ini. Okay. Seorang perempuan yang hamil tanpa berkahwin telah melakukan perkara yang menyimpang daripada norma hidup dan agama. Perubahan fizikal yang berlaku semasa mengandung menyebabkan dia berasa malu. Dia akan menghadapi tekanan daripada keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat. Jadi perkara ini tentu sekali akan mengganggu pemikiran dan emosinya, of course perasaannya. Okay? Jadi keadaan ini akan menyebabkan remaja itu akan melakukan perkara yang memudaratkan dirinya sendiri, seperti menggugurkan kandungan, lari dari rumah, ataupun akhirnya akan membunuh diri untuk menyelesaikan masalah yang
pelajar ini ataupun remaja ini tidak dapat terima. Okay. Sebahagian besar kes pembuangan bayi juga berpunca daripada kehamilan sebelum nikah. Seks sebelum nikah juga memberi kesan buruk kepada lelaki. Lelaki yang terlibat dengan seks sebelum nikah mungkin akan menjadi semakin tidak terkawal lalu mengamalkan seks bebas. Lelaki yang mengamalkan seks bebas akan terdedah kepada penyakit jangkitan seks seperti AIDS dan sifilis. Dan kedua-dua penyakit ini kelas juga akan membawa kepada maut. Dan of course sangat berbahaya. Tingkah laku ini akan merugikan negara kerana remaja adalah aset negara yang berharga. Pelakon seks sebelum nikah ialah perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga dan juga of course merosakkan masa depan remaja. Dan di samping itu meningkatkan risiko penyakit jangkitan seks. Pelakon seks sebelum nikah tidak digalakkan kerana perbuatan ini mencerminkan tahap keruntuhan moral yang serius dan dilarang oleh semua agama. Dan jika masalah ini dibiarkan berterusan, masa depan generasi muda akan dicemari oleh perkara-perkara negatif dan di luar sifat kemanusiaan. Seterusnya, masalah ini akan juga merosakkan sistem institusi kekeluargaan. Pengaruh negatif multimedia banyak menyumbang kepada tingkah laku seksual berisiko. Oleh itu, remaja haruslah mempunyai agama yang kuat. Hargai institusi keluarga yang dimiliki, melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum untuk mengisi masa lapang dan mengelakkan diri daripada terlibat dalam aktiviti negatif. Dan kamu harus tahu bahawa setiap remaja kamu sendiri bertanggungjawab untuk menjaga maruah demi masa depan kamu yang sempurna. Bijak bertindak, jauhi terjebak. Topik berikut merupakan situasi di mana remaja harus membuat keputusan yang bijak dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Okey, baiklah kita mulakan dengan situasi yang pertama. Okey, jadi ini adalah gambar raja yang ditunjukkan. Okey, jadi Syazwan memujuk Aliyah berjumpa di tempat yang sunyi berdua-duaan. Apakah tindakan yang perlu Aliyah lakukan? Okey, jadi apa pendapat kamu? Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Aliyah? Okey, dalam kes ini, okey, pelajar boleh menggunakan assertive verbal, iaitu menolak sesuatu ajakan dengan kata-kata yang berhema. Maksudnya, tidak perlu kita menggunakan kata-kata yang kesat apabila kita menolak sesuatu ajakan. Kita juga boleh menggunakan, ataupun pelajar juga boleh menggunakan assertive bukan verbal, iaitu menolak sesuatu ajakan menggunakan perlakuan atau isyarat dengan berhema, iaitu body language yang kita tunjukkan yang kita tidak setuju. Okay? Jadi, apakah tindakan yang perlu Aliyah lakukan? Jadi, cikgu tunjukkan contoh. Aliyah boleh katakan, maaf, saya tidak mahu. Tolong jangan ajak saya lagi. Saya tidak ingin berdua-duaan di tempat yang sunyi. Okay? Jadi, ini adalah salah satu contoh kata-kata yang berhema. Okay? Kita menolak sesuatu ajakan dengan kata-kata yang berhema. Okay? Jadi, dalam situasi ini, kita belajar untuk katakan tidak. Okey, kita lihat lagi untuk situasi yang kedua pula. Okey, bagaimana kita belajar untuk katakan tidak. Okey, jadi ini adalah gambar raja yang ditunjukkan. Okey, semasa berkunjung ke rumah jiran, jiran anda sedang melihat-lihat majalah Lucha. Jiran mengajak anda sama-sama untuk melihat majalah tersebut. Apakah tindakan anda? Dalam kes ini, pelajar juga boleh menggunakan assertive verbal ataupun assertive bukan verbal. Jadi dalam kes ini, apa yang boleh kamu buat ialah, okay, katakan, maaf, saya tidak mahu, saya tidak berminat melihat buku seperti itu. Jadi ini adalah kata-kata berhema. Jadi maksudnya kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang kesat. Okay? So, tengok gambar raja ini, learn how to say no. Okay? Okay, situasi yang ketiga pula adalah seperti berikut. Okey, jadi kamu lihat gambar raja yang ditunjukkan ini. Semasa raja sedang melayari internet untuk mencari bahan bagi menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru, secara tiba-tiba terpapar gambar-gambar Lucha. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh raja?
So tindakan raja adalah sama juga, haruslah belajar untuk mengatakan tidak kepada perkara-perkara yang ada di depan mata, iaitu perlu cepat-cepat padam website tersebut supaya kita tidak meneruskan untuk buka lagi website itu dan browse apa yang ada di dalam tu. Okey? Jadi pantas sesuatu yang tidak sepatutnya kita lihat, kita harus pantas delete WhatsApp tersebut. Baiklah. Jadi ada satu lagi perkara yang cikgu ingin kongsikan, iaitu tentang Lydia. Okey, tentang Lydia. Lydia, okey, ini Lydia dan ini adalah guru kaunseling. Okay. So Lydia telah berkenalan dengan seorang lelaki melalui media sosial. Lelaki tersebut meminta untuk bertemu dan berkenalan dengan lebih mesra, tetapi ditolak oleh Lydia. Namun, lelaki itu mendesaknya berkali-kali. Lydia berasa keliru dan bertemu dengan Cikgu Arifah, kaunselor sekolah, untuk meminta nasihat. Jadi, selepas itu, guru kaunseling akan memberi nasihat yang sepatutnya kepada Lydia. Okey, jadi apakah nasihat guru kaunselor ini kepada Lydia? Okey, jadi kita sama-sama lihat. Jadi ada beberapa perkara yang kaunselor itu akan memberi nasihat kepada Lydia. Yang pertama sekali ataupun yang terutama ialah risiko seks sebelum nikah. Ini adalah nasihat kaunselor kepada Lydia. Okey, risiko seks sebelum nikah. Yang pertama adalah seks rambang, iaitu perlakuan seks kerap bertukar pasangan yang akan menyebabkan jangkitan penyakit seksual yang seperti cikgu sudah sebut tadi, iaitu seperti sifilis dan juga AIDS. Okay. Yang kedua, menggugurkan kandungan. Kerana kenapa? Kerana malu. Okay. Kerana malu, dan menggugurkan kandungan ini boleh menjejaskan kesihatan bayi dan juga diri remaja itu sendiri. Yang ketiga ialah anak tidak sah taraf kerana dia adalah anak luar nikah. Okay? Jadi ianya anak itu tidak akan diterima oleh keluarga dan masyarakat. Dan oleh itu anak dan juga remaja itu sendiri akan mengalami berasa rendah diri. Dan yang keempat, bercanggah dengan agama dan norma masyarakat. Okay? Jadi apa yang bercanggah? Of course, risiko seks sebelum nikah ini adalah bercanggah, dan ia juga merupakan perbuatan yang keji dan hina di mata masyarakat. Yang kelima pula, risiko seks yang kelima ialah kemerosotan pelajaran. Remaja akan hilang tumpuan pada pelajaran dan akan gagal dalam peperiksaan. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk remaja tersebut. Okey. Seterusnya, yang keenam, hamil sebelum nikah. Jadi, jikalau hamil sebelum nikah, ini bermaksud remaja atau individu tersebut belum bersedia memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu kerana dia masih muda lagi dan belum sampai masa dia lagi. Oleh itu, ini adalah suatu tekanan dan kesusahan bagi remaja tersebut. Seterusnya, seks sebelum nikah ini ataupun seks sebelum nikah ini akan mencemarkan maruah keluarga. Okay? Dia akan dipandang serong oleh masyarakat. Dan ini adalah satu situasi yang sangat menyedihkan untuk remaja tersebut dan juga untuk keluarganya. Dan akhir sekali, mencemarkan maruah diri. Okay? Pelajar tersebut akan dicemu dan boleh saja disingkir oleh masyarakatnya. Baiklah. Okay? Setelah mendengar nasihat daripada guru kaunseling itu, okay? Sekarang cikgu ingin tunjukkan lagi satu situasi yang berlaku pada adik-beradik bersama dengan ibu bapanya. Okay? Jadi, cuba kamu tengok gambar raja ini. Okay? Okay, yang pertama, tengok. Aina, Intan, apa yang kamu cuba tengok? Mereka berdua ni sedang melihat sesuatu. Okay? Kemudian, maafkan kami ayah, ibu, kami tidak sengaja gambar itu tiba-tiba muncul. Jadi, ada gambar yang tidak diingini untuk pelajar ini lihat, tetapi suddenly muncul di kaca skrin PC mereka. Jadi ayahnya marah. Okay, mula hari ini ayah akan pantau penggunaan internet yang kamu layari. Okay, kan ibu pula, ibu akan buat jadual aktiviti
yang bermanfaat untuk kamu berdua, supaya kamu berdua akan lebih bertanggungjawab. Jadi, apakah sebenarnya yang berlaku? Okey. Jadi, mari kita baca di sini. Okey. Tajuk sana, maafkan kami. Aina dan adiknya Irfan sering leka melayari dan bermain permainan internet. Okay. Perbuatan ini telah menyebabkan mereka sering gagal menyiapkan kerja rumah dan pelajaran mereka semakin merosot. Pada suatu hari, ketika mereka sedang leka melayari internet, tiba-tiba terpampang gambar pornografi pada skrin komputer. Patutlah kan kena marah kerana tiba-tiba terpampang gambar pornografi pada skrin komputer. Mereka tergamam dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kejadian ini telah disedari oleh ibu bapa mereka. Okey, mungkin ibu bapa mereka tu baru balik daripada sesuatu tempat lah kan. Okey. So, persoalan di sini ialah tindakan ibu bapa terhadap situasi apakah tindakan? Okey. Apakah tindakan ibu bapa terhadap situasi di atas? Okey. Jadi kita lihat tindakan si bapa ini, dia katakan akan memantau penggunaan internet, dan si ibu ni pula katakan akan menyediakan beberapa aktiviti supaya mereka lebih bertanggungjawab lagi. Dan pada masa yang sama, ibu bapa juga boleh download apps untuk mengawal pergerakan penggunaan internet anak-anak. Selain daripada itu, ibu bapa juga haruslah sentiasa apa? Sentiasa melihat kepada history penggunaan internet kamu. Okey, jadi jangan hairan sekiranya ibu bapa kamu melakukan perkara-perkara seperti yang cikgu sebut tadi, kerana ini adalah tanggungjawab ibu bapa supaya mereka tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Nah, selain daripada itu, ibu juga telah mengatakan bahawa ingin membuat jadual untuk meletakkan beberapa aktiviti. So, ini adalah sesuatu yang sangat baik. Mungkin exercise di luar, mungkin permainan games pembelajaran, okay, seperti Monopoly, seperti chess dan sebagainya. Kan ini sangat bagus, okay? Okay, pembelajaran kita sampai di sini saja pada hari ini. Jadi saya berharap pelajar semua dapat memahami apa yang cikgu sudah sampaikan. Baiklah, para pelajar boleh membuat latihan yang cikgu sudah sediakan, dan para pelajar boleh dapatkan latihan tersebut daripada bahagian deskripsi di video YouTube ini. Okay? Stay safe and stay healthy, dan jangan lupa like dan subscribe video cikgu untuk mendapatkan banyak lagi video-video PDPC yang menarik. Jumpa lagi. Bye.